Baik, perkembangan banjir di Kinabatangan antara fokus negeri di bawah Bayu petang ini. Langsung ke Kota Kinabalu bersama Imran Azmi Rosli. Silakan Imran. Baik Otto, perkembangan banjir di Kinabatangan. 201 penduduk terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS di daerah itu setakat 4 petang tadi. Jumlah itu meningkat berbanding 178 orang pada 12 tengah hari tadi. Menurut infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, penduduk terjejas melibatkan 53 keluarga yang ditempatkan di 2 PPS, iaitu 71 orang membabitkan 19 keluarga di PPS Sekolah Kebangsaan Sukau dan 130 orang melibatkan 34 keluarga di PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Garam. Pemantauan akan terus dilaksana oleh anggota keselamatan di kawasan berisiko dari semasa ke semasa. Pihak berwajib perlu melakukan pembaikan segera terhadap infrastruktur yang terkesan bencana banjir. Ia termasuklah jalan raya dan jambatan yang merupakan penghubung utama penduduk untuk aktiviti harian. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, kelewatan pembaikan kemudahan tersebut bukan sahaja menyukarkan penduduk melakukan aktiviti harian, malah menjejaskan ekonomi mereka. Hasil daripada lawatan saya kepada semua prasarana-prasarana ataupun fasilitas yang rusak ini, saya akan mengarahkan kepada JKR supaya dapat melis semua kerusakan-kerusakan dan juga begitu juga dengan pihak Jabatan Pembangunan Negeri di bawah ICU supaya mereka akan identify mana kerusakan-kerusakan yang prioriti yang wajib dilaksanakan dengan kadar cepat agar untuk memudahkan rakyat di kawasan tersebut. Beliau ditemui RTM ketika melawat kawasan banjir di Paitan. Mengenai penduduk terjejas banjir di Paitan, Datuk James yang juga adun sugut meminta pemimpin setiap kampung terlibat memaklumkan kepada Jawatankuasa Bencana Daerah bagi memastikan penduduk tidak tercicir menerima bantuan bencana. Dalam lawatan ini, 1,170 bakul makanan diagih kepada penduduk di 14 kampung, antaranya Kampung Ginanjar, Sulit, Tanjung Nipis, Sungai-Sungai dan Kampung Lubang Buaya. 100 jurulatih baharu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah disasar tahun ini bagi meningkatkan keupayaan latihan pertahanan negara. Jumlah itu merupakan 1% daripada 1,000 jurulatih baharu yang ditetapkan petunjuk prestasi utama KPI menjelang Jun depan di seluruh negara. Pengarah APM Sabah Muhammad Yusof Samad berkata sasaran itu ditetapkan berikutan Sabah tidak mempunyai institut latihan untuk melaksana kursus-kursus kompetisi bagi melahirkan lebih ramai jurulatih. So far untuk 1,000 daripada KPI ini kami diberi mandat untuk 1%. Means that dalam 100 jurulatih untuk di Sabah sahaja sehingga akhir 2025 nanti. Lebih kurang dalam 10 ataupun 20 jurulatih yang kita akan lahirkan. Kita di Sabah kita akan ikut zon. Zon kita ada 6. Yang ni kita akan bahagi-bahagikan berapa keperluan berdasarkan lokaliti dan kawasan-kawasan yang terkesan dengan bencana, maknanya kawasan-kawasan hotspot. Beliau ditemui RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Katanya penambahan jurulatih juga dapat meningkatkan kerjasama dengan institusi latihan dan agensi kerajaan lain agar lebih proaktif menyebarkan kesedaran keselamatan dalam kalangan masyarakat. Kerajaan Persekutuan meletakkan cabaran kepada APM meningkatkan keperluan latihan khususnya dalam situasi kecemasan dan bencana banjir. Pemberian rebat elektrik sebanyak 2.5% kepada pengguna berdaftar di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan amat dialu-alukan. Pengarah Parlimen Sepanggar Ahsim Jamat berkata, walaupun 2.5% itu kelihatan kecil, namun ia amat bermakna kepada pengguna. Injection daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan SCSB memberi balik pula dalam bentuk rebate kepada rakyat kita di seluruh Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengurusi Yayasan Pengguna Kebangsaan Malaysia Cawangan Sabah, Dewi Chan yang dihubungi RTM memuji ketulusan Sabah Electric City untuk memberikan rebat berkenaan.
Menurutnya, riba tersebut mencerminkan harga bahan api lebih rendah tahun lalu sekaligus membantu mengurangkan beban kos elektrik pengguna. David percaya mekanisme ketidakseimbangan pelepasan kos bahan api ICPT membolehkan pelarasan tarif elektrik berdasarkan perubahan harga bahan api. Ia sekaligus memastikan sebarang penurunan kos disalur secara adil kepada pengguna. Tiada aduan diterima mengenai limau mandarin dijual mengandungi sisa racun perosak melebihi tahap selamat. Bagaimanapun, pemantauan berterusan dilakukan dari semasa ke semasa. Menurut Yang di-Pertua Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN Sabah Kevin Loh Kian Ming, pihaknya telah melakukan pemantauan di pasaraya seluruh negeri namun tiada aduan diterima berkaitan isu berkenaan. Dan sebelum itu kami pun ada buat pemantauan pergi beberapa supermarket. So saya sendiri pun ada beli limau. So saya rasa belum ada apa-apa aduan dan tiada masalah begitu. Kevin ditemui pemberita selepas memantau penjualan limau mandarin di sebuah pasaraya. Sejak dari pertengahan bulan 12, kita belum pernah menerima aduan dari pelanggan yang kita punya lukam ada masalah lah. Sekarang kalau kami ada customer minta stok ataupun dia minta cek, kami akan cek dulu. Kami akan pastikan itu limau masih bagus dan boleh dimakan. Dan kami akan cek satu-satu sama ada customer tu cek sendiri ataupun kami sendiri cek. Sebelum ini, Kementerian Kesihatan KKM telah melaksana pemantauan khas bagi limau mandarin yang diimport di semua 70 pintu masuk negara sejak November lalu sempena sambutan Tahun Baru Cina. Ia bagi memastikan semua limau mandarin yang memasuki negara ini mematuhi standard ditetapkan mengikut Peraturan-Peraturan Makanan PPM 1985 Akta Makanan 1983. Satu memorandum persefahaman MOU ditandatangani antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan PMWP. MOU bertujuan memperkukuh kerjasama akademik dan penyelidikan termasuk penerbitan bahan ilmiah berkaitan agama, ekonomi Islam dan pembangunan masyarakat. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, kolaborasi ini merupakan sebahagian daripada usaha UMS memperkukuh hubungan dengan institusi lain untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan penyelidikan. Beliau menyatakan demikian sempena upacara penyerahan dan pertukaran dokumen MOU antara UMS dan PMWP. Teks ucapannya disampaikan penolong Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat UMS, Profesor Dr. Teknologis Cotswold Stephen Sipaut Muhammad Nasri. Bercakap kepada pemberita, Profesor Dr. Teknologis Cotswold berpendapat MOU berkenaan akan memantapkan lagi kualiti pendidikan selain mengeratkan ukhuwah antara UMS dan agensi lain yang terlibat. Sebenarnya kalau kita tengok selain daripada kampus antarabangsa Labuan, kita ada satu fakulti pengajian Islam di sini yang baru ditubuhkan, dan ini pun sebenarnya salah satu yang kita perlu di mana pejabat mufti wilayah persekutuan ini kita boleh bekerjasama dengan macam tadilah beberapa segi, iaitu akademik terutama dia dalam segi penyelidikan dan juga pemantapan ukhuwah dalam masyarakat. Kebetulan kami ada session cerapan anak bulan di UMS. Dan yang keduanya mengambil sempena di Labuan juga ada Fakulti Kewangan Antarabangsa yang menawarkan kursus berkaitan kewangan Islam. Jadi kami akan membantu, dan untuk UMS yang lain khususnya di kampus KK dan sebagainya, kami amat-amat terbuka untuk bekerjasama dan kita akan bincang dalam bidang-bidang kerjasama yang diperlukan. Baik saudara, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Oto. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Imran langsung dari Sabah.